Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Siti Safina Haji Hussein untuk Buletin Mingguan MSN edisi ke-17. Kita mulakan Buletin Mingguan dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Bahagian Khidmat Pengurusan dengan kerjasama AJK Surau Al-Faizin MSN telah menganjurkan Forum Nuzul Al-Quran pada 20 April bersamaan 18 Ramadan 1443 Hijrah. Forum yang diadakan di Surau Al-Faizin MSN itu menampilkan dua panel jemputan, Ustaz Ahmad Faizal Husni Arsyad dan Ustaz Izmir Faris Nur Azlan, manakala Ustaz Muhammad Zukri Abdul Jalil selaku moderator. Turut hadir ke forum tersebut Timbalan Ketua Pengarah Strategik Encik Suhadi alias pengurusan tertinggi, pegawai dan anggota Majlis Sukan Negara. Dalam pada itu, satu majlis dialog dan ramah mesra Menteri Belia dan Sukan bersama media telah diadakan pada 20 April bertempat di Hotel Dorset Grand Subang. Majlis yang dimulakan dengan sesi dialog antara Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan bersama Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia itu bertujuan untuk saling bertukar idea dan pandangan di samping mengeratkan lagi hubungan di antara Kementerian Belia dan Sukan dan pengamal media sukan. Turut hadir ke majlis tersebut Timbalan Ketua Pengarah Strategik MSN Encik Suhadi alias Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Encik Abdul Rashid Yaakob dan pengurusan tertinggi Majlis Sukan Negara. Berbaki 21 hari lagi menjelang masa Sukan SEA Vietnam, Chef de Mission Datuk Paduka Nur Azmi Ahmad meneruskan siri lawatan bagi meninjau persiapan akhir atlet-atlet negara menghadapi masa sukan 2 tahunan tersebut. Datuk Paduka Nur Azmi bersama timbalannya Melvin Chia dan Afrita Aryani Nazril meninjau persiapan latihan atlet bagi sukan tampin bowling, bola keranjang serta petong. Pada lawatan tersebut, beliau telah memberikan kata-kata semangat kepada atlet negara untuk tidak berputus asa dan terus berjuang demi mengharumkan nama Malaysia di Sukan SEA nanti. Skuad bawah 23 tahun akan mengadakan 2 perlawanan persahabatan bertemu Timor Leste dan Filipina sebelum berlepas ke Vietnam pada 4 Mei. Skuad kendalian jurulatih dari Australia itu akan menjadi pasukan pertama beraksi di Vietnam apabila membuka tirai saingan Sukan SEA pada 6 Mei. Skuad bawah 23 tahun mula melapor diri di Wisma FNM pada 19 April bagi kem latihan pusat ke Sukan SEA Vietnam 2021. Sebagai persiapan, anak buah Brad Melanie akan beraksi dalam 2 perlawanan persahabatan menentang Timor Leste pada 29 April dan Filipina pada 1 Mei sebelum umumkan senarai 20 pemain akhir ke Vietnam. Yeah, of course we want to have the core group together for friendly matches prior to departing. Once we depart, we don't have any time for friendly matches. Our first match is on the 7th. So once everybody has reported, we'll have to assess every player's condition. There's matches on as late as the 29th, I believe, of April. So if players are involved in those matches, we have to assess them once they report. And if they've played a full 90 minutes with their club, perhaps they can't play full 90 minutes on the 1st of May. But as I say, we just assess that as we go. Tambah Melanie, 2 pemain yang beraksi dalam Liga Luar Negara iaitu Lokman Hakim Samsudin di Belgium dan Hadi Fayad Abdul Razak di Jepun dijangka melapor diri minggu hadapan. Malaysia diundi dalam kumpulan B akan membuka tirai saingan bertemu Thailand pada 7 Mei sebelum bertemu Laos 11 Mei, Singapura 14 Mei dan Kemboja 16 Mei. Hanya 2 pasukan terbaik kumpulan layak ke separuh akhir. Kali terakhir Malaysia memenangi ibu segala pingat di Tamasya 2 tahunan itu adalah pada edisi 2011 di Indonesia. Jurulatih skuad berbasikal lebuh raya Datuk Eng Jungan percaya pelumba negara berpotensi melakar kejutan di Tamasya Sukan SEA Vietnam bulan hadapan. Ini berdasarkan prestasi semasa yang ditunjukkan pelumba negara ketika perlumbaan jelajah Thailand baru-baru ini. Kombinasi pelumba dari 2 pasukan profesional terkemuka negara, Terengganu Polygon Cycling Team (TSG) dan Sapura Cycling Team (TSC) menjadi taruhan terbaik skuad berbasikal lebuh raya kebangsaan menghadapi Sukan SEA bulan depan. Biarpun bakal berdepan cabaran beberapa negara seperti Thailand, Datuk Eng Jungan menaruh keyakinan tinggi terhadap barisan pelumba ketika ini. So this one I must be very careful to plan the right strategy to win.
to win back the medal. Sebagai persediaan menghadapi tamasya dwi tahunan itu, skuad berbasikal lebuh raya akan ke Vietnam seminggu sebelum kejohanan berlangsung bagi meninjau laluan yang bakal digunakan nanti. Selain Muhammad Harif Saleh yang bakal menjadi sandaran pasukan lelaki, Nur Aisyah Muhammad Zubir pula menjadi harapan untuk meraih pingat buat skuad berbasikal lebuh raya wanita. Kalau untuk tim untuk women, diorang target tim lah. Kalau tim tu mungkin kita ada peluang untuk dapatkan medal, tapi warna tu tak pasti kira kalau apa. Tapi insyaAllah kalau kawan cuba yang terbaik. Sebagai rekod, kali terakhir Malaysia memenangi pingat emas berbasikal lebuh raya Sukan C adalah menerusi Muhammad Harif Saleh dalam acara kriterium dan ujian masa berpasukan lelaki pada edisi 2017 di Kuala Lumpur. Penembak negara Jonathan Wong tidak mahu mengambil mudah aksi di Sukan C Vietnam nanti. Biarpun bakal membuat penampilan ke-6, Jonathan tidak menganggap ia satu kelebihan buat dirinya dan tetap melakukan persiapan terbaik untuk menghadapi sukan dwi tahunan itu. Penembak negara Jonathan Wong tidak mahu mengambil mudah aksi di Sukan C Vietnam nanti. Biarpun bakal membuat penampilan ke-6, Jonathan tidak menganggap ia satu kelebihan buat dirinya dan tetap melakukan persiapan terbaik untuk menghadapi sukan dwi tahunan itu. Jonathan yang pernah beraksi di Sukan Olimpik Rio 2016 berkata, setiap tamasya Sukan C adalah berbeza dan beliau perlu mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Justru pengalaman yang tidak boleh dijadikan kayu pengukur, di mana peraturan permainan juga boleh berubah dari semasa ke semasa. Yang saya kata changes adalah dari segi kadang-kadang kita ada perubahan dari segi regulation in final match, like how we compete in final match, and also in the events where penganjur tu boleh pilih dia boleh set apa acara yang dia nak masuk dalam SEA Games. So macam tadi saya sebut pun, SEA Games yang lepas mungkin kita ada acara yang berlainan, dan SEA Games masa Manila saya hanya bertanding dekat satu acara. So kali ini ada 4 cara. So itu perubahan dia, dan macam mana kita nak adapt untuk prepare for that. Because kita ada 4 cara dan dia memerlukan lebih daya tahan, strength. Itu keperluan, dan macam itulah bila kita tengok kita nak siap sedia untuk hadapi cabaran tersebut. Jonathan yang memenangi pingat emas ketika Sukan C Kuala Lumpur 2017 akan menyertai 4 acara di Vietnam, iaitu air pistol lelaki individu, air pistol berpasukan lelaki, air pistol berpasukan campuran dan 50 meter pistol lelaki. Pada edisi 2019 di Filipina, skuad menembak meraih 2 pingat perak dan 4 gangsa untuk menamatkan saingan di tangga keempat keseluruhan daripada 6 negara. Jaguh Bina Badan Negara Muhammad Syarul Azman Mahin Abdullah jelas teruja apabila bakal membuat penampilan kali pertama di pentas Sukan C. Beliau menjadi sandaran utama kem Bina Badan Negara untuk meraih pingat emas. Jaguh Bina Badan Negara Muhammad Syarul Azman Mahin Abdullah jelas teruja apabila bakal membuat penampilan kali pertama di pentas Sukan C. Beliau menjadi sandaran utama kem Bina Badan Negara untuk meraih pingat emas. Sukan Bina Badan kembali membuat kemunculan semula di Vietnam selepas kali terakhir dipertandingkan pada edisi 2013 di Myanmar. Muhammad Syarul atau lebih mesra dengan panggilan Mike akan turun memburu pingat emas acara Max Athletics Fizik selain akan turut menyertai acara Mixed Pair. Mike yang merupakan juara dunia kategori athletics fizik 4 kali berturut-turut sejak 2016 mengakui bakal berdepan cabaran getir dari atlet tuan rumah dan Thailand. Kategori open, jadi saya kena lagi tebal nampak atas pentas. Saya tak boleh nampak kecil untuk kategori saya sebab saya tahu opponent saya lagi tebal daripada saya. Jadi saya tahu opponent saya lebih berat daripada saya dalam 3 hingga 4 kilo atau 5 kilo. Jadi saya tak nak jauh beza daripada dia orang. Kalau saya kurang 3 kilo, 4 kilo, tak apa. Tapi jangan sampai saya 69 dan dia orang pula 78. Selain 1 emas, skuad Bina Badan Negara turut menyasarkan 2 perak dan 3 gangsa.
Pada edisi terakhir, sukan bina badan dipertandingkan di Myanmar. Malaysia membawa pulang 1 pingat emas, 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Aziz Kota minggu ini bersama saya, Nur Aisyah, atlet berbasikal lebuh raya Malaysia. Laporan itu mengakhiri edisi buletin kali ini. Sebelum berpisah, mari sama-sama kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara dan Mutiara Ramadan oleh Ustaz Arfah Husnani. Semoga bertemu lagi di edisi akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedar tak sedar kita dah sampai ke 20 Ramadan. Dan bermula malam ini kita dah sampai kepada 20 malam 21 Ramadan, yang mana bermulalah satu fasa kurniaan Allah yang sangat hebat kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana Allah SWT berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah pada malam Al-Qadar nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi, marilah sama-sama kita ambil kesempatan untuk menggunakan kesempatan di akhir-akhir Ramadan ini untuk mengumpul sebanyak-banyaknya bekalan kita bagi kita gunakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Ibadah yang sikit tapi ganjarannya, nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan untuk bersedekah setiap malam, kita usahakan untuk berzikir setiap malam, kita usahakan juga solat Isyak dan juga tarawih setiap malam akhir-akhir ini. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan yang banyak. Jadi, dalam kesibukan kita menyambut Syawal, kehadiran Hari Raya dan berbelanja, tak salah kita berbelanja di Kamdar, tapi jangan lupa untuk mencari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua dapat kebaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.